Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 1 bagi subjek falsafah dan isu semasa kod UTP 1012 akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Pendidikan Sekular dan Vernakular menurut Falsafah Melayu, Cina dan India. Dan kami diwakili oleh 6 orang ahli kumpulan, iaitu yang pertama Nizar Shahid bin Azmi, nombor matrik 1211684, Ahmad Lutfi bin Mustafa 1211699, Ahmad Al-Bakri bin Azman 1211692, Muhammad Izzat Rosyad bin Muhammad Zaki 1211821 dan saya Muhammad Najmi bin Abdullah 1211738 dan yang terakhir Muhammad Hairis bin Izhaq 1211718. Sebelum kita menelusuri lebih dalam mengenai kajian yang telah kami laksanakan, izinkan saya bagi memberikan sedikit pengenalan mengenai kajian ini. Pendidikan sekular adalah sistem pendidikan awam di negara-negara dengan sekular kerajaan atau pemisahan antara agama dan negeri. Contohnya, sistem pendidikan sekular adalah sistem pendidikan awam Perancis di mana simbol keagamaan yang jelas telah diharamkan di setiap sekolah. Walaupun beberapa kumpulan agama memusuhi sekularisme dan melihat langkah-langkah seperti mempromosikan ateisme, warga negara lain mendakwa bahawa paparan mana-mana simbol keagamaan merupakan pelanggaran terhadap pemisahan gereja dan negara dan diskriminasi terhadap orang ateis, agnostik dan tidak beragama. Pendidikan vernakular pula ialah merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sendiri dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang lebih dikenali sebagai PDP di setiap sekolah. Di Malaysia, terdapat 3 jenis sekolah vernakular yang diperkenalkan, iaitu Melayu, Cina serta India. Seterusnya, kita beralih kepada objektif kajian yang menjadi tonggak utama kepada tugasan kami untuk subjek ini. Objektif kajian yang pertama yang kami telah bincangkan dan kami pilih ialah menganalisis perbandingan pendidikan sekular dan vernakular menurut falsafah Melayu, Cina dan India. Manakala untuk objektif kedua kami memilih untuk menganalisis kesan pendidikan sekular serta vernakular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Rosyad bin Muhammad Zaki. Nombor matrik 1211821. Baiklah, saya akan sambung pembentangan ini dengan membentangkan bahagian surutan literatur. Dari sumber primer, pendidikan sekular merujuk kepada sistem pendidikan awam di negara yang mempunyai kerajaan sekular atau pemisahan antara agama dan negara. Pendidikan sekular ialah sebuah sistem pendidikan yang dibentuk adalah berdasarkan kepada fahaman sekularisme. Manakala sistem pendidikan vernakular bermaksud sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda dalam pelaksanaan penyelidikan dan pembangunan, iaitu PNP di sekolah. Sistem pendidikan berbentuk vernakular dihasilkan dengan mengekalkan setiap kaum dengan identiti bahasa dan negara asal mereka. Dari sumber sekunder, kumpulan kami menggunakan platform Google Form untuk melakukan soal selidik kepada beberapa orang responden berkenaan tahap kefahaman mereka mengenai tajuk kajian kami. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Al-Bakri bin Azman. Nombor matrik saya adalah 1211692. Baiklah, mengenai tajuk daripada kumpulan saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Baiklah, yang pertama adalah reka bentuk kajian, iaitu kami membuat 2 bentuk kajian. Yang pertama adalah kajian tinjauan berbentuk deskriptif dan yang kedua adalah penyelidikan deskriptif. Bagaimana penyelidikan deskriptif ni? Satu jenis penyelidikan yang bertujuan untuk menggambarkan ciri-ciri populasi,
fenomena atau pengalaman untuk kajian yang dilakukan. Baiklah, seterusnya adalah kaedah pengumpulan data. Kami menggunakan 3 kaedah utama, iaitu kaedah rujukan, kaedah soal selidik dan kaedah pemerhatian. Kaedah rujukan kami seperti mengambil sumber daripada perpustakaan ataupun jurnal ataupun bahan-bahan ilmiah ataupun di laman sansawang internet. Seterusnya adalah kaedah soal selidik. Kami menggunakan aplikasi Google Form yang mana kami telah menyediakan soalan-soalan kepada responden untuk jawab mengenai sekolah vernakular dan sekolah sekular di Malaysia. Okey, seterusnya adalah kaedah pemerhatian. Kaedah pemerhatian kami adalah kami memerhatikan tentang bagaimana keadaan sejarah-sejarah sekolah vernakular ditubuhkan melalui filem pendek di YouTube. Baiklah, seterusnya adalah kaedah analisis data. Kami telah menggunakan kaedah pemerhatian yang melalui bahan ilmiah serta melalui laman sesawang di internet dari segi pembandingan dan implikasi pelaksanaan pendidikan tersebut. So, sebagaimana daripada objektif kami, yang pertama adalah mengenal pasti perbandingan pendidikan sekular dan yang kedua adalah kesan pendidikan sekular dan pendidikan vernakular menurut falsafah Melayu, Cina dan India. Dan itulah sahaja penerangan saya tentang metodologi kalian kajian. Di bahagian saya telah ditugaskan untuk membuat analisis terhadap objektif kajian yang pertama, iaitu untuk menganalisis perbandingan di antara sekolah vernakular dan juga sekolah sekular menurut pendapat ataupun falsafah kaum Melayu, Cina dan India. Dan ini adalah analisis dapatan kajian yang telah saya perolehi. Justru dalam analisis dapatan kajian ini, saya telah agihkan ataupun bahagikan ia kepada 3. Pertama sekali, kita akan melihat perbezaan sekolah vernakular dan sekular dari segi konsep, jenis dan juga matlamat. Pertama, perbezaan konsep. Konseptual sekularisme menurut Dr. Yusuf Al-Qadrawi adalah suatu aliran pemikiran barat yang memisahkan antara agama dan negara. Manakala, konseptual vernacular pula ialah sistem pembelajaran yang berfokus kepada kaum masing-masing sahaja. Maksudnya di sini, jenis sekolah sekular hanya ada 3. Pertama, sekolah rendah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan dan baru-baru ini sekolah wawasan hasil adiatun Dr. Mahathir Mohamad. Manakala sekolah vernacular jelas ada 3 sahaja, iaitu menurut kaum Melayu, kaum Cina dan kaum Tamil. Manakala matlamat penubuhan sekolah vernacular dan sekular ini juga dilihat berbeza kerana sekolah sekular adalah bermatlamatkan untuk merapatkan jurang perkauman dan menggalakkan interaksi tanpa mengira fahaman agama bangsa. Dan sekolah vernakular adalah untuk memelihara kepentingan hak setiap kaum di Malaysia supaya mereka mendapat pendidikan yang selari dengan fahaman, adat dan kepercayaan agama mereka. Seterusnya, kita akan melihat perbandingan dari sudut sistem pendidikan pramerdeka, di mana sebelum merdeka ada evolusi ataupun perubahan dalam sistem pendidikan sekolah vernakular dan sekolah sekular yang saya bahagikan kepada 3. Pertama, tarikh penubuhan, bahasa pengantar dan sistem pembelajaran. Tarikh penubuhan sekolah sekular adalah bermula pada tahun 1950, manakala sekolah vernakular bermula pada tahun 1855, iaitu lebih awal daripada sekolah sekular. Kedua, bahasa pengantar di sekolah sekular kita menggunakan bahasa Inggeris bertujuan untuk meningkatkan taraf pencapaian masyarakat di tanah Melayu pada ketika itu dalam bidang bahasa Inggeris. Manakala sekolah vernakular mereka menggunakan bahasa pengantar mengikut kaum masing-masing. Contoh, kaum Melayu bahasa Melayu klasik, Cina bahasa Mandarin, India bahasa India, Telugu, Malayalam dan juga Punjabi. Manakala sistem pembelajaran di sekolah sekular kita telah dibahagikan mengikut 3 dasar yang bermula pada yang pertama laporan Barnes 1950, kedua laporan Fenwu 1952 dan yang ketiga Ordinan Pelajaran 1952. Manakala di sekolah vernakular sistem pembelajaran mengikut kaum mereka adalah berbeza, di mana bagi kaum Melayu mereka hanya diajar membaca, mengira, menulis dan ilmu geografi seni pertukangan dan perkebunan. Manakala kaum Cina mereka diajar dengan kaedah pembelajaran dengan cara menghafal dan mendeklamasikan teks
ataupun klasik Cina yang diajar oleh guru-guru yang diimport dari Cina. Manakala India, guru-gurunya pula terdiri daripada nelayan dan penyelia ladang yang kebetulan pandai membaca untuk mengajar mereka membaca. Selepas daripada zaman pra-merdeka, sistem pendidikan kita berubah kepada sistem pendidikan pasca merdeka. Dan ketika ini, kita telah wujudkan satu penyata, iaitu Penyata Razak tahun 1956, di mana dalam penyata ini kita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kedua, melahirkan perpaduan antara satu kaum sebagai satu rumpun di Malaysia. Dan yang ketiga, kita ingin merapatkan jurang perbezaan antara kaum di tanah Melayu dalam aspek pendidikan. Maka di sini, sistem sekolah sekular dan sekolah vernakular bernaung di bawah satu penyata dan dasar yang sama, iaitu Penyata Razak 1956. Justru itu, wujud beberapa cadangan-cadangan dalam penyata ini untuk mengagendakan perpaduan. Di mana pertama, kita menubuhkan lembaga pengelola di semua sekolah. Kedua, sekolah rendah terdiri daripada sekolah umum, iaitu bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu, dan ada juga sekolah jenis umum, iaitu bahasa pengantar dia mengikut kaum masing-masing. Contohnya kaum India menggunakan bahasa Tamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lutfi Mustafa, nombor metrik 1211699. Seterusnya kita pergi kepada kesan penekanan pendidikan sekular. Kesan terhadap individu, melahirkan individu yang selalu mempersoalkan sistem-sistem Islam yang mana bertentangan dengan fahamannya. Cenderung kepada pemikiran saintifik, kuantitatif dan logik. Mengukur kejayaan dari segi kedudukan pendidikan sekular, jawatan yang disandang dan harta benda. Kesan terhadap masyarakat, lahirnya sekularisme di mana ianya memisahkan agama dari aspek kehidupan dunia. Akan melahirkan sebuah kelompok atau masyarakat yang memusuhi agama dan menolak hukum hakam dalam dirinya kerana golongan ini telah terpengaruh dengan idea sekularisme yang diasaskan oleh Barat dengan tujuan untuk merosakkan umat Islam. Kesan terhadap negara, kredibiliti pekerja-pekerja di Malaysia semakin terhakis sehingga mengakibatkan seluruh sektor itu tidak berfungsi secara efisien. Pekerja profesional sekarang ini tidak mampu untuk menerapkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam agama Islam dalam kehidupan harian mereka, khususnya dalam pekerjaan mereka. Kesan pendidikan vernakular terhadap semua lapisan masyarakat. Kebaikannya ialah pelajar mendapat peluang menguasai banyak bahasa, dapat memperkasakan bahasa ibunda kepada penuturnya dan mengelakkan ianya daripada ditelan zaman. Keburukan pendidikan vernakular pula ialah ia akan mewujudkan jurang perkauman yang luas di antara kaum. Akhir sekali, ada juga segelintir individu yang masih tidak fasih berbahasa kebangsaan walaupun telah mencapai umur dewasa. Hal ini disebabkan penggunaan bahasa ibunda yang berbeza-beza di sekolah pendidikan mengikut kaum masing-masing manakala bahasa kebangsaan disisihkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairis bin Ishaq. Nombor metrik saya 121178. Bagi bab 5 iaitu penutup, yang pertama rumusannya, kami dapat menyimpulkan bahawa pendidikan merupakan asas kepada ketamadunan sesebuah bangsa. Pendidikan seimbang yang mengikut fitrah kejadian manusia dapat mewujudkan tamadun yang melahirkan bangsa yang cemerlang. Oleh itu, pendidikan yang sebenar seharusnya merangkumi seluruh dimensi kehidupan insan. Falsafah pembangunan dalam Islam ialah memberi kesejahteraan dan kebahagiaan kepada insan dalam kehidupan. Pembangunan itu hendaklah memenuhi komponen kejadian insan yang dibangunkan oleh unsur rohani, akal, emosi dan fizikal serta hendaklah bersifat seimbang dan bersepadu. Dalam erti kata, tidak terlalu memberati pembangunan fizikal dan material sehingga melupakan kecemerlangan budi dan pemantapan budaya hidup manusia. Yang terakhir, cadangan, kami dapat mengusulkan cadangan. Yang pertama, kementerian boleh memperkenalkan subjek-subjek perbandingan agama di sekolah untuk mendedahkan pelajar
kepada fahaman-fahaman agama yang berlainan daripada apa yang mereka anuti. Subjek perbandingan agama ini perlu berterdaskan nilai-nilai inklusif, sejagat dan empati. Dan yang kedua, kementerian perlu mewajibkan program-program ekstrakurikuler seperti melawat tempat-tempat ibadah agama, kawasan penempatan kaum dan juga menjemput tokoh-tokoh kaum dan agama datang ke sekolah untuk memberi ceramah dan berinteraksi dengan pelajar. Dan yang ketiga, kementerian boleh membuat program pertukaran pelajar antara sekolah kebangsaan, sekolah vernakular dan sekolah agama seperti yang selalu dianjurkan di universiti-universiti di Malaysia. Dan yang terakhir dan yang paling penting ialah budaya dan karakter sekolah kebangsaan perlu diubah daripada orientasi Melayu Islam kepada orientasi kemanusiaan yang setara dan saksama. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah senarai lampiran, iaitu yang pertama sekolah jenis kebangsaan Kamil Nilai, iaitu lokasi kajian kami, dan yang kedua ialah sekolah kebangsaan Desa Cepaka Nilai. Seterusnya, ini adalah lampiran berkenaan dengan Google Form yang kami edarkan kepada pelajar-pelajar usia. Sahaja.